Sebab itu orang yang lekeh-lekeh iman dia, orang yang cincai iman dia, orang yang daif iman dia, tak mungkin dia akan bangkit berdiri di belakang imam untuk salat subuh berjamaah. Bagi pilah ganjaran apa pun, dia tak mampu. Nabi kata ma athqalus salah, tidak ada sembahyang yang lebih berat ke atas orang-orang alal munafiqin, ke atas orang-orang munafiq, nak dibandingkan dengan sembahyang yang paling sukar. Artinya orang munafik ni sembahyang tak? Sembahyang. Orang munafik ni dia salat, tetapi yang berat untuk dia pergi semayang tu pasal apa? Semayang yang azkal, semayang yang berat untuk dia tunaikan, susah dia nak pergi semayang subuh. Sehingga kan orang-orang yang mendirikan salat subuh diakui keimanan mereka. Artinya orang main semayang subuh ni disahkan iman dia. Kerana orang yang lemah iman tak mungkin dia bangkit subuh berjamaah. Dia berkait dengan apa? Orang yang main subuh ni kekuatan iman. Dia bukan kekuatan fizikal. Tuan-tuan jangan silap faham, orang yang main sembahyang subuh ni bukan kekuatan fizikal, kekuatan iman. Pasal itu hadis yang orang duk baca tu kadang-kadang kita kena bolehlah nak tafsir kot tu, tapi sebenarnya tafsiran yang betul, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin ad-da'if. Selalu orang baca hadis tu waktu bila nak mula senam aerobik, sebelum nak aerobik, sebelum nak marathon, sebelum nak apa triathlon ke apa ke, ada baca hadis itulah. Tuan-tuan semua yang main aerobik ni, yang main run ni, yang main triathlon apa semua ni, al-mu'minu qawiyyun. Yang subuh tadi hang tak bangkit pun. Begitu tujuh hang pegang kerek mai. Maka syoklah pok-pok ni boleh kayuh 300-400 km pasal apa? Al-mu'min qawi. Habis kayu gerak kabat bukit pula, habis kabat bukit pula bernaluk pula. Kita tanya tadi subuh masjid mana? Oi, tak dan saya. Saya tak dan subuh di masjid ni. Kalau nak main ambil nombor 1. Sebab itu al-mu'min qawi, kalau melihat kepada syurah di kalangan orang yang ulama yang mensyarahkan hadis ni, saya tak nafikan boleh juga untuk kekuatan fizikal, tetapi perkataan al-mu'min itu dia merujuk kepada bukan kekuatan jasmani, bukan kekuatan jasad, bukan kekuatan fizikal, tetapi kekuatan iman. Ni saya nak tanya tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, saya tahulah ramai kuat, tak nafikan kuat, jangan duk tengok sembarangan kan. Orang lelaki-lelaki dia macam-macam lah, dia kuat. Tapi saya ingat tuan-tuan yang main masjid ni, kalau kita ajak pergi kayuh gerek ke, kita ajak pergi jogging ke, agak-agak jauh mana boleh kayuh. Kita nak tengok kekuatan fizikal. Makan tak acik lah. Saya kata jangan main, saya kuat Ustaz. 3 pinggan boleh habis. Yang tu kuat makan. Tuan-tuan kelakar. Kalau kita nak bertarung fizikal, kalau nak diajak kita beradu kekuatan fizikal, kita mungkin rebah awal. Saya pun tak larat. Itu pergi Mekah pun tanya dah yang tolak Arabiah wheelchair tu, kalau tolak pergi masjid dia pun tengok kita pelik, dia kata apa kau ni. Tolak pergi masjid tak larat lagi tau, lutut tak lebih. Ran-ran ni, kalau kata ran-ran ni kita takat apa melepaskan tembakan, nak lari tak lah. Tuan-tuan pun saya ingat taklah royak tahu mana pun, tetapi kita boleh bangkit subuh. Kalau nak diukur fizikal kita tak kuat,
Sebab itu iman dia berhubung kait dengan apa? Dia berhubung kait dengan iman. Sebab itu orang munafik tak boleh. Sebab orang munafik dia tak ada iman. Sebab itu orang yang lekeh-lekeh iman dia, orang yang cincai iman dia, orang yang daif iman dia, tak mungkin dia akan bangkit berdiri di belakang imam untuk salat subuh berjamaah. Bagi pilah ganjaran apa pun, dia tak mampu. Bukan soal siapa ceramah, bukan soal menu apa, bukan soal apa, soal kapek baru ke apa, soal dia iman. Sebab itu tuan-tuan yang mari ini, walaupun dalam satu kelemahan, daif, kekurangan, tetapi yang telah menggerakkan tuan-tuan apa dia? Al-iman, beriman dengan apa yang Tuhan janjikan, beriman dengan apa yang Tuhan telah sebut. Maka tuan-tuan dengan penuh kelemahan itu telah dikuatkan dengan iman. Sebab itu orang yang boleh main awal, sebab itu tak sama. Kita tengok sembahyang Jumaat, orang yang main awal lembu unta, orang yang main hujung telur ayam. Takkan sama telur ayam dengan lembu. Tuan-tuan pergi makan nasi kandang, lauk apa? Lauk daging. Dia tu nak buh pun semangat. Memang kau ni dia tahu kalau apa? Lembu telur. Buh nari. Nak buh pun tak semangat. Tak sama. Sembahyang Jumaat 2 rakaat sama, tapi pasal apa orang yang main awal dengan orang yang main lewat tak sama? Orang yang bangkit tahajud tak sama dengan orang yang tak bangkit. Pasal apa tak sama? Kerana kadar iman. Orang yang duduk di saf awal, orang yang sembahyang subuh tadi, first line, saf awal, sama atau tidak dengan orang yang di hujung? Sama atau tidak? Tak sama. Itra kita main subuh berjamaah tuan-tuan pun ada beza pahalanya berdasarkan kepada saf. Orang yang duduk saf yang pertama, pahala dia lebih besar daripada orang yang duduk saf nombor 2. Belum lagi hak nombor 4, nombor 5 ni. Tapi kira okey lah kalau kita nak banding. Ni tahan saf apa ni? Nombor 5. Lemah. Aku nombor 2. Kalau banding lagu tu tak apalah, tapi kalau pihak yang sembahyang di luar kan, hang sah nombor apa? Bukan tanya sah nombor apa, hang sembahyang di mana, boleh pesak tu dah boleh tanya. Sembahyang di mana? Di rumah. Di rumah tak ada sah. Tentu tak sama. Adakah sama orang yang dia kata aku hanya memang aku sembahyang agak subuh tapi di rumah? Adakah sama orang yang sembahyang subuh di rumah dengan di masjid? Tak sama. Tak sama apa tuan-tuan? Tak sama iman. Takkan kita nak kata iman ni tak sama tuan-tuan. Iman dia ada tingkatan dia. Iman dia tidak berada pada satu makam. Iman tidak berada pada satu tahap. Iman tidak berada pada satu level. Iman ini ada makam dia, ada maratib dia, ada tingkatan dia. Tak sama orang yang salat, tak sama iman orang yang salat di rumah dengan orang yang salat di masjid. Tak sama orang yang salat di saf awal dengan orang yang saf di belakang. Tak sama orang yang datang awal dengan orang yang datang lewat. Iman. Sebab itu Quran menyebut tentang iman itu bertambah. Dan kita yang sembahyang saf pertama pun sama tak? Tak sama. Tadi kita banding first saf dengan second saf. Now kita banding dalam satu saf pun tak sama kiri kanan. Ada yang semayang dalam kepala dia fikir mana halatah, ada orang yang semayang khusyuk. Sama? Tak sama. Maka sebab itu hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai kesimpulan akhirnya, sebagai penutup pada tazkirah subuh, masjid ni alhamdulillah subuh dia ramai kan, masjid ni besar, kalau dapat 6 sah 7 sah alhamdulillah. Tapi lebih besar daripada itu ialah bagaimana kita nak memastikan kita dan keluarga kita istiqamah.